Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita mau mendengar kejadian babak ke-30. Apa berlaku kepada hidup Yakub. Ya. Tetapi Rachel belum juga mendapat anak. Oleh itu dia iri hati terhadap kakaknya Leah. Lalu berkata kepada Yakub, "Berilah aku anak, jika tidak aku akan mati." Yakub marah kepada Rachel dan berkata, "Aku ini bukan Allah. Dialah yang menyebabkan engkau tidak mendapat anak." Maka Rachel berkata, "Ini hamba aku Bilhah. Tidurlah dengan dia supaya dia melahirkan anak untuk aku. Dengan demikian aku akan menjadi ibu melalui dia." Rachel memberikan Bilhah kepada suaminya. Lalu Yakub bersetubuh dengan hamba itu. Bilhah mengandung lalu melahirkan seorang anak lelaki. Rachel berkata, "Allah sudah mengadili bagi kepentingan aku. Dia sudah mendengar doa aku dan memberikan seorang anak lelaki kepada aku. Maka dia menamakan anak itu Dan." Bilhah mengandung lagi dan melahirkan seorang anak lelaki. Rachel berkata, "Aku telah berjuang mati-matian melawan kakak aku dan aku sudah menang." Maka dia menamakan anak itu Naphtali. Apabila Leah sedar bahawa dia tidak mendapat anak lagi, dia memberikan hambanya Zilpah kepada Yakub untuk menjadi isterinya. Kemudian Zilpah melahirkan seorang anak lelaki. Leah berkata, "Aku beruntung." Maka dia menamakan anak itu Gad. Zilpah melahir seorang anak lelaki lagi. Dan dia berkata, "Alangkah berbahagianya aku. Sekarang semua wanita akan mengatakan aku bahagia." Maka dia menamakan anak itu Asher. Pada musim menuai gandum, Reuben pergi ke ladang dan menjumpai sejenis tumbuhan ubat di sana. Dia membawa tumbuhan itu kepada Leah, ibunya. Rachel berkata kepada Leah, "Berikanlah aku sedikit tumbuhan ubat yang dijumpai anak kamu itu." Leah menjawab, "Belum cukupkah engkau mengambil suami aku? Tumbuhan ubat yang dijumpai anak aku pun engkau nak ambil." Rachel berkata, "Jika engkau mahu memberi aku tumbuhan ubat yang dijumpai anak kamu itu, engkau boleh tidur dengan Yakub pada malam hari ini." Apabila Yakub pulang ke rumah dari ladang pada petang itu, Leah menyambutnya sambil berkata, "Engkau mesti tidur bersama-sama aku malam ini, kerana aku sudah membayarnya dengan tumbuhan-tumbuhan ubat yang dijumpai anak aku." Oleh itu Yakub bersetubuh dengan Leah pada malam itu. Allah mengabulkan doa Leah. Maka dia mengandung lalu melahirkan anak lelaki yang kelima. Leah berkata, "Allah sudah memberikan pahala kepada aku kerana aku telah menyerahkan Zilpah kepada suami aku." Maka dia menamakan anak itu Isakhar. Leah mengandung lagi dan melahirkan anak lelaki yang keenam. Dia berkata, "Allah sudah mengurniakan hadiah yang indah kepada aku. Sekarang suami aku akan menghargai aku kerana aku sudah melahirkan 6 orang anak lelaki." Maka dia menamakan anak itu Zebulon. Selepas itu, Leah melahirkan seorang anak perempuan yang dinamakannya Dina. Kemudian Allah ingat akan Rachel. Allah mengabulkan doanya dan
membolehkan dia melahirkan anak. Rachel mengandung lalu melahirkan seorang anak lelaki. Rachel berkata, Allah sudah menghapuskan keaban aku. Semoga Tuhan memberikan seorang anak lelaki lagi kepada aku. Maka dia menamakan anak itu Yusuf. Tawar-menawar antara Yakub dan Laban. Ayat 25. Selepas Rachel melahirkan Yusuf, Yusuf berkata kepada Laban, Yakub berkata kepada Laban, izinkanlah saya pulang ke negeri saya. Berilah saya anak isteri yang saya dapat daripada bekerja dengan pakcik. Lalu saya akan pulang. Pakcik tahu saya sudah bekerja keras. Laban berkata kepadanya, dengar dahulu. Melalui ramalan, aku tahu bahawa Tuhan sudah memberkati aku kerana kamu. Katakanlah sahaja berapa yang kamu minta dan aku akan membayarnya. Yakub menjawab, pakcik sendiri tahu bahawa saya sudah bekerja keras dan ternakan pakcik bertambah banyak di bawah jagaan saya. Sebelum saya datang, harta milik pakcik tidak seberapa. Tetapi sekarang pakcik sudah kaya. Tuhan sudah memberkati pakcik kerana saya. Sekarang sudah masanya saya bekerja untuk keluarga saya sendiri. Laban berkata, jika demikian, apa yang harus aku berikan kepada kamu? Yakub menjawab, tidak usah pakcik berikan apa-apa. Saya akan tetap memelihara ternakan pakcik. Asal pakcik setuju dengan cadangan saya ini. Izinkanlah saya berjalan antara semua kawanan kambing dan domba pakcik pada hari ini dan mengambil setiap anak domba yang hitam dan yang setiap kambing yang muda yang belang dan berbintik-bintik. Itu sahaja upah yang saya minta. Pada masa yang akan datang, pakcik akan tahu dengan mudah sama ada saya berlaku jujur atau tidak. Manakala pakcik datang untuk memeriksa ternakan yang menjadi upah saya dan nampak bahawa ada kambing yang tidak berbintik-bintik atau belang atau domba yang tidak hitam, pakcik akan tahu bahawa binatang itu telah saya curi. Laban menjawab, okey, saya setuju. Kita akan melakukan apa yang kamu cadangkan itu. Tetapi pada hari itu juga Laban memisahkan semua kambing jantan yang loreng atau belang dan semua kambing betina yang belang, berbintik-bintik atau yang bernoda putih. Dia juga memisahkan semua domba yang hitam. Kemudian, dia menyuruh anak-anak lelakinya menguruskan ternakan itu. Anak-anak Laban itu pergi menjauhi Yakub dengan menanggung semua ternakan itu sejauh 3 hari perjalanan. Kawanan kambing dan domba yang tinggal dipelihara oleh Yakub. Kemudian Yakub mengambil cabang-cabang hijau, pokok hawa, pokok badam dan pokok berangan. Dia mengupas sebahagian kulit cabang-cabang itu sehingga menjadi belang. Dia meletakkan cabang-cabang itu di hadapan kawanan kambing di dalam tempat minuman, kerana ternakan itu suka mengawan ketika hendak minum. Kambing yang mengawan di hadapan cabang-cabang itu akan melahirkan anak kambing yang loreng atau yang belang atau yang berbintik-bintik. Kemudian, Yakub memisahkan domba daripada kambing, lalu menghadapkan domba ke arah kambing yang loreng dan hitam kepunyaan Laban.
Dengan cara itu, dia mendapat kawanan ternakan sendiri dan memisahkannya daripada kawanan ternakan Laban. Apabila binatang yang kuat sedang mengawan, Yakub meletakkan cabang-cabang yang dikupasnya itu di hadapan binatang itu di dalam tempat minuman. Tetapi dia tidak meletakkan cabang-cabang itu di hadapan binatang yang lemah. Oleh itu, semua binatang yang lemah menjadi kepunyaan Laban dan semua binatang yang kuat menjadi kepunyaan Yakub. Dengan demikian, Yakub menjadi kaya raya. Dia mempunyai banyak kawanan kambing dan domba, unta, keldai serta hamba-hamba. Ya. Tawar-menawar Yakub dan Laban mengakibatkan Yakub menggunakan cara yang dilihatnya kerana Tuhan ada berfirman dengan dia, iaitu Yakub. Ya. Dan Yakub menjadi kaya raya dan ternakannya adalah ternakan yang sangat kuat. Ini adalah Kejadian babak ke-30. Dan kita mau mendengar selanjutnya apa yang akan berlaku. Ya, sekian, terima kasih. Shalom.